Pernah tak kita terfikir yang mungkin perkataan-perkataan paling asas dalam Al-Quran tu, maksud dia sebenarnya lebih mendalam daripada apa yang kita selalu dengar? Kali ini kita nak cuba tengok terus ke dalam teks tu sendiri. Kita nak bongkar macam mana beberapa istilah utama ni, kalau kita susun, rupa-rupanya ia membentuk satu macam peta kesedaran manusia yang sangat lengkap. Ini yang membawa kita kepada satu soalan yang besar. Macam mana kalau terjemahan yang kita warisi turun-turun-turun tu sebenarnya tak berapa tepat? Atau mungkin ada satu pemahaman yang jauh lebih praktikal dan boleh mengubah diri kita yang tersembunyi di sebalik perkataan-perkataan ni? Dekat sinilah kita nampak perbezaan yang sangat ketara. Cuba tengok, sebelah kiri tu maksud tradisional yang kita dah biasa kan? Sebelah kanan pula, ini makna yang muncul bila kita biarkan teks Al-Quran tu sendiri yang terangkan. Ini bukan setakat beza perkataan tau. Ini satu anjakan cara kita memandang keseluruhannya. Jadi, idea utamanya macam ni. Bagaimana kalau kerangka yang dibentangkan ni sebenarnya bukan tentang label agama, tapi lebih kepada sebuah manual operasi untuk kesedaran kita. Satu panduan untuk kita capai keadaan dalaman yang paling optimum. Baiklah, jom kita mulakan. Kita bedah dulu perbezaan antara dua konsep yang paling terkenal ni, iman dan Islam. Ini soalan yang sangat-sangat penting. Adakah menjadi seorang Muslim dan memiliki iman tu benda yang sama? Atau adakah satu tu sebenarnya langkah untuk menuju kepada yang satu lagi? Yang menariknya, kita tak perlu teka-teka. Al-Quran sendiri bagi jawapan yang sangat jelas. Nah, inilah jawapannya. Ayat ni dia bezakan terus terang antara dua benda ni. Jelas sangat. Ayat ni tunjukkan yang seseorang tu boleh buat tindakan luaran, iaitu menyerah diri atau aslamna, maknanya dia jadi seorang Muslim, tapi keadaan dalaman yang dipanggil iman tu mungkin belum lagi ada dalam hati dia. Nampak tak bezanya? Jadual ni pula, dia terangkan lagi perbezaan fungsi tu. Jadi, menjadi seorang Muslim ni lebih kepada kedudukan luaran, satu penjajaran tindakan. Manakala menjadi seorang mukmin pula, itu tentang keadaan dalaman, keadaan kesedaran kita. Satu tu ibarat pintu masuk dan yang satu lagi tu adalah destinasi sebenar. Bila kita gali kata akar dia, AMN, kita dapati ia bukan pasal kepercayaan buta, tapi ia membawa maksud rasa aman. Jadi, iman tu sebenarnya satu keadaan di mana hati kita jadi tenang sebab kebenaran tu dah disahkan. Segala keraguan dalaman tu hilang. Dan kalau kita perasan kata akar untuk rasa aman ni, AMN, memang muncul di seluruh Al-Quran dalam konteks yang berkait dengan kepercayaan, kebolehpercayaan dan keselamatan. Malah, salah satu nama Tuhan sendiri ialah Al-Mu'min yang bermaksud dialah pemberi rasa aman itu. Okey, untuk bagi lagi senang faham, kita guna analogi mudah ni. Bayangkan Islam tu macam tindakan kita melangkah masuk ke dalam sebuah rumah pelindungan. Iman pula adalah perasaan selamat dan tenteram yang betul-betul kita rasa bila kita dah ada kat dalam. Dan kita sahkan sendiri yang dinding-dinding dia kukuh dan kita memang dilindungi. Okey, sekarang kita beralih pula pada konsep-konsep yang berlawanan. Kita nak tengok macam mana ia jadi penghalang dalam sistem kesedaran ni. Selalunya, bila sebut perkataan kufur, kita faham ia sebagai tak beriman atau menolak agama kan? Ia macam satu label untuk identiti seseorang. Tapi, teks Al-Quran sendiri bagi kita satu petunjuk yang sangat-sangat menarik. Perkataan kufar digunakan untuk merujuk kepada petani. Pelik kan? Kenapa? Sebab makna asas kata akar dia, KFR tu, ialah menutupi. Macam petani menutupi benih dengan tanah. Ini menunjukkan makna teras dia bukan tidak percaya, tapi menutupi. Dan bila kita faham benda ni, ia ubah segalanya. Jadi, poin paling penting kat sini ialah kufur tu bukan bermakna ketiadaan kepercayaan. Ia adalah satu tindakan yang sengaja untuk menutupi, menafikan atau buat-buat tak nampak kebenaran yang dah pun ada depan mata. Ia adalah satu penolakan aktif terhadap apa yang jelas. Seterusnya, syirik. Secara tradisional, kita selalu kaitkan ia dengan penyembahan berhala. Tapi kalau kita lihat berdasarkan teks, ia sebenarnya satu konsep psikologi yang jauh lebih mendalam. Ia tentang memecah belahkan kesedaran kita sendiri bila kita beri otoriti atau kepercayaan pada pelbagai sumber yang bercanggah. Akhirnya, ia menyebabkan kekeliruan dalaman.
Al-Quran sendiri bagi satu metafora yang sangat jelas. Cuba bayangkan, kita ditarik ke arah yang berbeza-beza oleh macam-macam kuasa. Ego kita, desakan masyarakat, harta. Itulah keadaan syirik. Lawan dia adalah kesedaran yang bersepadu, yang selaras dengan satu sumber kebenaran sahaja. Sekarang, jom kita lihat macam mana keadaan rasa aman dalaman ni ada kaitan dengan tindakan luaran kita. Ada satu corak linguistik yang berulang-ulang berpuluh kali dalam Al-Quran. Setiap kali perkataan iman disebut, hampir pasti ia akan diikuti dengan amal al-falih. Ini bukan kebetulan tau. Ini menunjukkan ada satu hubungan yang memang tak boleh dipisahkan. Amal as-soleh ni pula bukan sekadar bermaksud perbuatan baik secara umum. Kata akar dia, SLH, membawa maksud membetulkan sesuatu, memperbaiki atau menjadikan sesuatu tu sihat dan berfungsi semula. Jadi ia adalah tindakan yang membina secara aktif. Jadi poin utamanya begini, kalau anda betul-betul rasa aman, rasa selamat dan tak terancam, secara semula jadi anda takkan ada keperluan untuk menipu, mencuri atau menindas orang lain, betul tak? Sebaliknya, anda akan bertindak secara membina untuk memperbaiki keadaan sekeliling anda, jadi tindakan yang baik tu adalah hasil, bukannya prasyarat. Okey, jom kita undur sikit ke belakang. Kita lihat macam mana semua konsep yang kita bincangkan tadi, bila digabungkan, ia membentuk satu sistem yang lengkap. Inilah aliran kesedaran yang digambarkan oleh teks Al-Quran. Semuanya bermula dengan rasa aman, iman, yang secara semula jadi akan membawa kepada kesedaran yang melindungi, takwa. Keadaan ini pula dikekalkan melalui peringatan aktif, zikir, yang kemudiannya membawa kepada pengiktirafan syukur dan begitulah seterusnya. Ia satu kitaran yang saling menguatkan antara satu sama lain. Jadi pada akhirnya, kosakata ni sebenarnya membentangkan dua jalan yang sangat berbeza. Satu, jalan menuju kesatuan, kejelasan dan rasa aman. Jalan yang satu lagi pula menuju kepada perpecahan, kekeliruan dan penafian. Satu adalah cara hidup yang bersepadu, yang satu lagi pula menjadi agama yang memecah belahkan. Jadi, kita tutup perbincangan kita dengan pemikiran ini. Menurut kerangka ni, jemputan Al-Quran tu bukanlah untuk kita tukar label identiti, tetapi ia adalah jemputan untuk kita sedar akan realiti yang memang dah sedia ada di sekeliling dan di dalam diri kita. Maknanya, ia bukan jemputan kepada sebuah agama, tapi jemputan kepada kesedaran itu sendiri.